limpah rahmat dan kurnia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dan banyak peluang untuk kita takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita ini, sama-sama dapat kita tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini, beberapa perkara yang perlu kita ambil tahulah, ya. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan program yang dilangsungkan ini. Ini merupakan program kerjasama di antara Masjid Seri Sendayan dan Surau An-Nur, dan juga kerjasama di antara Masjid Seri Sendayan dan Berkemas, iaitu Badan Khairat Kematian Karyah Masjid Seri Sendayan. Sumbangan boleh dibuat melalui online banking, yang mana maklumat tersebut tertera di bawah skrin tuan-tuan. Ya. Sebelum kita melanjutkan program kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan sedikit penceramah kita pada malam ini yang tak asing lagi untuk kita semua. Beliau ialah Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan, yang berasal daripada Gemas Negeri Sembilan. Sekarang beliau bertugas sebagai imam besar di Masjid Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, tajuk kita pada malam ini ialah Hari Arafah, Ibrah Arafah di kala pandemik COVID-19. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sebentar lagi kita sama-sama dapat mendengar dan mengambil iktibar apakah yang yang bakal disampaikan oleh tuan guru kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan apa yang disampaikan dapat kita ambil, dapat kita kutip mutiara-mutiaranya pada malam ini untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang mulia Tuan Guru Dr. Haji Yusri bin Mazlan untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam syai'un lillah wa lahumul a'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, Ustaz Muhammad Nazri bin Abu Zarim, Imam Masjid Seri Sendayan. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita nak berbincang sedikit berkenaan dengan satu peristiwa yang besar yang sangat penting di dalam Islam, iaitu peristiwa yang dikatakan sebagai kewajipan haji. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang saya muliakan, pertama kita melihat kepada sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Lays As-Samarqandi dalam kitab beliau, itu kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau membawa datang sebuah hadis Nabi SAW
yang mana hadis ini dikatakan adalah daripada Abdullah bin Abbas, yang mana antara periwayatnya adalah Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid ini merupakan anak murid kepada Abdullah bin Abbas, sehingga disebutkan dalam kitab bahawa Imam Mujahid yang mengaji dengan Abdullah bin Abbas ilmu tafsir Al-Quran, khatam sebanyak 4 kali khatam. Dan setiap kali satu kalimat daripada Al-Quran yang dibaca oleh Mujahid, maka gurunya Abdullah bin Abbas akan menerangkan Ustaz unmute Ustaz. Kena buka suara. kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Satu masa kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Doktor, mute doktor. Doktor tu mute. Okey. Doktor tu mute lagi. saya ingat ada masalah ni kot. Ni dia sentiasa Baik, okey. Betul. Baik. Maka Abdullah bin Abbas menceritakan ketika mana datang satu gerombolan daripada Yaman, maka mereka berkata, fadzakal ummahat wal aba. Di sana itu adanya golongan para ibu dan juga para bapa. Akhbirna bi fadailil haji. Maka khabarkan olehmu kepada kami berkaitan dengan fadilat kelebihan-kelebihan mengerjakan haji. Qala bala. Maka berkata Nabi SAW, bala. Ayyu rajulin, mana-mana orang laki-laki, kharaja min manzilihi, keluar daripada rumahnya, hajan au mu'tamiran, dalam keadaan keluarnya itu untuk melakukan ibadat haji atau untuk melakukan ibadat umrah, fakullama rafa'a qadaman, maka setiap kali lelaki itu mengangkatkan kakinya, maknanya ketika dia berjalan, dia mengangkatkan tapak kakinya, wa wada'a qadaman, dan meletakkan semula tapak kakinya, tanasaratiz dzunub min badanihi, maka bercucuranlah, tanasarat maknanya berguguran, tanasarat, bercucuranlah segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya, min badanihi, daripada tubuhnya, daripada badan dia. Dosa mata dia, dosa tangan dia, dosa kakinya, apa juga dosa yang terkait dengan dirinya itu akan gugur segala-galanya. Mak dosanya gugur habis. Setiap kali angkat kaki, letak kaki, angkat kaki, letak kaki, maka dosanya sentiasa berguguran. Kama yatanasarul waraqu minasyajar, sebagaimana daun-daun yang berguguran daripada sebatang pohon. Maknanya ketika angin kencang, daun-daun yang telah pun mati, maka berguguran. Demikianlah dosa manusia apabila melangkah untuk melakukan haji ataupun umrah, maka dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga menunjukkan bagaimana Allah menggugurkan dosa itu sebagaimana yaitu daun yang luruh ketika mana dia dah mati dan angin bertiup. Fa'idha waradal madinata, dan apabila seseorang laki-laki itu sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah, wasafahani bis salam, maka dia akan menyapaku dengan memberi salam. Safahathul malaikatu bis salam, maka malaikat akan menjawab salam yang diberikan oleh orang yang menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza warada Dzul Hulaifah, apabila sampai di Dzul Hulaifah, waghtasala, maka dia akan mandi. Taharallahu minadz dzunub, maka Allah akan menyucikannya daripada segala dosa. Makna dzunub tadi bukannya zambin, iaitu zambin makna mufrad, iaitu singular. Ini maknanya plural. Segala dosa yang pernah dilakukan akan berguguran, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menyucikan tubuh yang kasar. Menyucikan tubuh badan mereka, Allah mensucikan pula segala dosa yang pernah dilakukan. Ini haji dan umrah. Bukan sekadar haji, tetapi turut mendapat pahala ataupun balasan yang sama mereka yang melakukan kerja umrah. Wa idza labisa thawbaini jadidaini, dan apabila mereka memakai dua pakaian yang baru, maknanya dua kain ihram, jaddadallahu lahu minal hasanat, maka Allah memperbaharukan segala kebaikan dan kebajikan. Maknanya kebaikan itu dapat didatangkan kebaikan yang lain, kebaikan dapat didatangkan lagi kebaikan yang lain. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik, apabila seorang laki-laki tadi setelah dia mandi bersiap sembahyang sunat apa semua, kemudian bermula dengan labbaik Allahumma labbaik, ajabahur rabbu azza wa jalla, maka Allah akan menjawab ketika seseorang tadi mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bilabbaika wa sa'daika asma'u kalamaka wa anzuru ilaika. Allah mengatakan, dengan ucapan labbaik Allah engkau, dan dengan ketaatan engkau mengikut segala perintah aku itu, asma'u kalamak, aku mendengar segala yang engkau ucapkan. Wa anzuru ilaik, dan aku memerhatikan kepada engkau. Ini adalah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala Makkah, apabila seseorang itu masuk ke bumi Makkah, wa tafa, dan bertawaf dia, wa sa'a, dan melakukan sa'i, baina Safa wal Marwata, di antara bukit Safa dan bukit Marwah, wa sallallahu lahu al khairat, maka Allah akan menyambungkan dirinya dengan segala jenis kebaikan. Fa idza waqafu bi Arafat, apabila sampainya hari 9 Zulhijjah, selepas daripada zuhur, maka bermulalah mereka itu berwukuf di padang Arafah. Ya, berwukuf di padang Arafah. Yang mana kalau kita melihat kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani berkenaan dengan kerja haji dan umrah, disebutkan ketika di padang Arafah bagi mereka yang melakukan kerja haji, maka di sana berhimpunlah para aulia. Daripada pelbagai jenis kedudukan para wali berkumpul di padang Arafah. Sebab itu ini satu keagungan, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqafu bi Arafat, apabila mereka semua berwukuf di padang Arafah, wa dajjatil aswat bil hajat, itu mereka meninggikan suara, mengangkatkan suara dengan menyebutkan beberapa hajat dan keinginan mereka, makna berdoa kepada Allah. Bahallahu bihim malaikata sab'i samawat, maka Allah berbangga dengan mereka ini semua kepada para malaikat yang menghuni 7 batara langit. Maknanya Allah suka kepada orang yang bermohon, orang yang berdoa ketika mereka itu berada di padang Arafah. Wa yaqulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, malaikati wasukanu samawati amma tarawna ila ibadi.
malaikat-malaikatku dan penduduk-penduduk langit, tidakkah engkau melihat kepada hamba-Ku? Atauni min kulli fajjin amiq, mereka datang daripada pelbagai sudut dunia, daripada tempat yang mewah, daripada tempat yang miskin, daripada tempat yang kering kontang, daripada tempat lembah yang kaya raya, mereka datang daripada pelbagai sudut. Sya'san ghabara, dalam keadaan mereka itu dengan bajunya kotor, dengan rambutnya berdebu, menunjukkan apa dia? Kerana mereka itu benar-benar ingin melakukan kerja haji, ikhlas mereka itu sehingga mereka menyusahkan diri mereka. Qad anfaqul amwala, mereka telah pun menafkahkan harta mereka. Kerana nak buat kerja haji ni tuan-tuan bukan sekadar ibadat yang terkait dengan tubuh badan, tetapi terkait juga ibadat yang berbentuk harta. Kumpul harta banyak-banyak, setelah itu dah sampai masanya, jumlahnya, maka diserahkan. Tuan-tuan, belanja haji bukannya sedikit. Maknanya, orang yang sanggup menghabiskan duitnya kerana ingin melakukan kerja haji, Allah menyebutnya. Sehingga dikatakan, qad anfaqul amwala. Mereka ini semuanya datang dalam keadaan yang sedemikian, kemudian mereka ini telah menafkahkan harta-harta mereka. 10,000 tu tambang tuan-tuan, tak masuk lagi dengan perbelanjaan dia, dengan persediaan yang lain. Maknanya duit sebanyak itu mereka sanggup habiskan kerana ingin menunaikan ibadat haji. Wa at'abul abdana, dan mereka itu sanggup menyusah-nyusahkan badan mereka, datang daripada jauh semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu mukadimah daripada hadis berkenaan dengan ibadat haji. Jadi saya ingin bawa pada malam ini sebuah kitab, iaitu yang dikarang oleh dua orang imam yang besar, iaitu tafsir Al-Imamul Jalalain, yang mana tafsir ini disyarahkan lagi oleh seorang ulama besar juga, iaitu Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan tafsir Al-Jamal berkenaan dengan ayat yang menyentuh perihal haji. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-28 surah Al-Hajj, ayat 27 surah Al-Hajj dan 28. Allah menyebutkan, ini ayat Al-Quran, tafsirnya, dan saya refer kepada kitab tafsir ini. Mungkin ada cerita-cerita daripada tafsir ini tuan-tuan jangan dengar, tapi yang menyebutkan ini bukan orang lain, ulama yang hebat, iaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Ujaili Asy-Syafi'i, yang sangat terkenal tafsirnya, dan tafsir ini dibaca di pondok-pondok dan menjadi rujukan apabila kita ingin mengetahui apakah makna dalam ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah menyebutkan wa azzin, serulah, finnas, manusia, bil haji, dengan melakukan kerja haji. Ya'tu karijalan, datang manusia itu kepada engkau, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan atas setiap tunggangan yang kurus. Ya'tina, yang datang tunggangan itu min kulli fajin amik, daripada setiap pelosok dunia. Baik. Ayat ini menyebutkan tentang wa'adzin. Maknanya serulah. Cuma menjadi persoalannya, bagaimanakah Nabi Ibrahim menyeru manusia apabila Allah menyebutkan serulah manusia. Walhal seruan itu pada ketika itu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Maka Allah mengatakan wa'adzin, serulah. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maknanya nadin, maknanya serulah. Yaitu bida'watil haji wal amri bih, kata Imam Baydawi. Yaitu hendaklah engkau panggil manusia untuk melakukan kerja haji dan hendaklah engkau suruh manusia melakukan kerja haji tersebut. Sehingga kan dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka semuanya melakukan kerja haji. Sehingga kan dalam kitab tafsir iaitu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ujaili Asy-Syafi'i, iaitu berkenaan dengan peristiwa pembunuhan Habil dan Qabil. Peristiwa itu berlaku ketika Nabi Allah Adam alaihi salam melaksanakan kerja haji. Jadi bila Nabi Allah Adam tidak ada, maka berlakulah pertikaian antara anak dia dua orang ni sehingga membawa kepada pembunuhan. Jadi artinya Nabi Adam alaihi salam turut melakukan haji. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab fiqh itu tidak ada nabi melainkan mereka itu melakukan kerja haji. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia melakukan haji. Sehingga disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya berkenaan dengan bagaimanakah memanggil manusia mengerjakan kerja haji sedangkan kawasan-kawasan untuk melakukan kerja haji itu tidak diketahui. Kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyiduna Jibril alaihi salam menunjukkan kepada Nabi Allah Ibrahim sempadan-sempadannya Arafah. Di sini tempat bersa'i, di sini tempat bertawaf, di sini kawasan Arafah dan sebagainya. Maka kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, fanada ala jabali Abi Qubais. Maka ketika seruan itu terjadi, apabila diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk melakukan kerja haji, maka fanada, maka menyerulah Nabi Allah Ibrahim ala jabali Abi Qubais, iaitu di atas Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan kalau dah pernah ke Mekah, kita akan nampak satu bukit yang panjang. Di belakang itu, itulah Jabal Abu Qubais. Ia memiliki sejarah yang tersendiri. Yang mana pada saat ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyeru manusia, maka di atas bukit itulah Nabi Allah Ibrahim naik ke atasnya. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan bahawasanya, dia kata, falamma sa'adahu lin-nida, apabila mendakilah Nabi Allah Ibrahim ke atas bukit Jabal Abu Qubais tadi untuk menyeru manusia melakukan kerja haji, khufidatil jibalu ru'usaha, maka direndahkan bukit Abu Qubais tadi akan puncak-puncak dia. Maknanya ketika Nabi Allah Ibrahim berada di puncak tersebut, maka puncak itu direndahkan oleh Allah. Wa rufi'at lahul qura, maka segala perkampungan di keliling Jabal Abu Qubais tadi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya menjadi kawasan yang rata. Naik Nabi Ibrahim alaihissalam ke Jabal Abu Qubais, maka bukit itu direndahkan dan tanah yang kelilingnya dinaikkan ke atas sehingga menjadi sama rata. Fanada finnas, maka pada ketika itu menyerulah Nabi Allah Ibrahim kepada manusia bil haji, fa ajabahu kullu syai', maka menjawablah akan seruan itu setiap sesuatu menjawab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Baik. Kata Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan pada permulaan tadi, guru kepada Mujahid, Imam Mujahid, fa ajabuhu bit talbiyah min aslabir rijal wa arhamin nisa. Yang menjawab panggilan haji itu datangnya daripada sulbi-sulbi setiap laki-laki
wa rahamin nisa, dan daripada rahim-rahim perempuan. Semua menjawab belaka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Baik. Ini perkataan adalah dinukilkan daripada Qastalani. Beliau mengatakan wa awwalu man ajabahu ahlul Yaman. Yang pertama sekali menjawab panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah penduduk Yaman. Wallahu a'lam. Ya, ini disebutkan dalam kitab tafsir itu, iaitu dinakalkan daripada Imam Qastalani. Beliau mengatakan apabila Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyuruh manusia melakukan kerja haji, maka yang pertama menjawab adalah penduduk negara Yaman. Falaisa hajjun yahujju min yawma idzin ila yaumi taqumus sa'ah illa man ajaba Ibrahim alaihi salam yawma idzin. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan kerja haji itu pada ketika itu sehingga yaumin taqumus sa'ah, sehingga satu hari dibangkitkan segala manusia, yakni hari kiamat. Illa melainkan man ajaba Ibrahim alaihi salam, iaitu barang siapa yang menjawab seruan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya yang tidak menjawab itu dalam rahim, dalam sulbi ayahnya, maka dia tidak akan mengerjakan haji. Tak akan dapat. Tak ada rezeki dia. Ini kata siapa ni? Kata Imam Al-Qastalani. Baik. Kemudian zada ghairuhu. Ada orang yang menambah daripada Abdullah bin Abbas, ada lagi ulama dia menambah pula. Faman labba marratan, barang siapa menjawab labbaik Allahumma labbaik satu kali saja, hajja marratan, maka mereka akan melakukan kerja haji sebanyak satu kali. Wa man labba marrataini, barang siapa yang menjawab sebanyak dua kali, hajja marrataini, mereka akan melakukan kerja haji sebanyak dua kali. Wa man labba aktsara hajja biqadri talbiyatihi, barang siapa yang menjawab labbaik Allah itu lebih banyak daripada dua, maka dengan kadar itulah mereka akan mengerjakan kerja haji. Intaha Qastalani. Ini adalah perkataan daripada ulama besar. Al-Qastalani mengatakan bahawasanya kalau seandainya ketika dalam alam rahim ibunya atau dalam sulbi ayahnya, maka menjawab dia sebanyak satu kali, maka sekalilah dia akan mengerjakan kerja haji. Sebab itu kalau orang dah mati, ya, dia dah mati, maka kita tengok dia lakukan haji berapa kali, tahulah kita bahawasanya itulah qada yang dijawab menurut Imam Qastalani. Demikian juga manusia yang ingin mati di Makkah Al-Mukarramah. Kerana ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Orang yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah akan mendapatkan kelebihan bagian-bagian dan sebagainya. Maka ada di kalangan manusia yang ingin mati di Makkah Al-Mukarramah, tapi tak dapat juga. Kenapa? Karena mereka bukan dibuat daripada tanah Makkah. Disebutkan dalam kitab demikian. Iaitu orang itu diketahui tubuhnya dibuat di mana, ditempa daripada tanah mana ketika dia dikebumikan. Karena apabila manusia tadi diciptakan daripada tanah, maka dikembalikan kepada tanah. Tanah tempat mana dia ambil, di situlah dia akan dikebumikan semula. Jadi tahulah kita, kalau seandainya seseorang itu mati dan ditanam di satu tempat yang jauh, itulah tanah diambil untuk ditempa tubuh dia. Baik. Kemudian, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya ayuhan nas, ini seruan daripada Nabi Allah Ibrahim ketika mana Allah mengatakan wa azzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk melakukan kerja haji. Maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya ayuhan nas, wahai segala manusia, inna rabbakum bana baitan, sesungguhnya Tuhan kamu semua telah membina satu rumah. Wa aujaba alaikumul hajja ilaihi, dan mewajibkan siapa Allah Ta'ala ke atas kamu akan ibadah haji ilaihi kepadanya, kepada baitan, kepada rumah,
yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Fa'ajibu rabbakum, maka hendaklah kamu semua menjawab perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan. Maka Nabi Allah Ibrahim ketika mana baginda menyeru manusia melakukan ibadat haji, seruan ini diulang berkali-kali sambil baginda memandang ke kanan dan ke kiri, syarqan wa gharban, memandang ke timur dan ke barat. Fa'ajabahu kullu man kutiba lahu ya hujja, maka menjawablah oleh orang yang memang ditakdirkan Tuhan untuk melakukan kerja haji daripada sulbi-sulbi laki-laki dan juga rahim-rahim wanita. Jawapannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Artinya, apabila seruan itu diserukan, maka manusia akan menjawab sama ada yang ada ketika itu atau yang masih dalam sulbi ayahnya atau sulbi ibunya, mereka akan menjawab dengan labbaik Allahumma labbaik. Baik. Seterusnya Allah menyebutkan, ya'tu karijalan, maka datanglah kepada kamu, manusia itu datanglah kepada engkau, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Dalam ini kata Imam Syekh Jalaluddin Suyuti, musyatan, iaitu dalam keadaan berjalan kaki. Tapi tuan-tuan boleh melihat bagaimana suasana di musim haji. Ada jamaah yang datang daripada jauh, yang mereka sanggup berjalan kaki, tak nak naik kenderaan, berjalan sebulan, 2 bulan sebelum musim haji, tapak kaki pecah-pecah. Bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka benar-benar merasakan ibadat haji tersebut. Kita senang, naik kapal terbang, kan? Lepas tu ke semua diangkat dah orang. Ini tak, mereka angkat sendiri, berjalan dengan kasut pecah-pecah, berjalan 2 bulan, sebulan, 3 bulan sebelum datang musim haji, semata-mata untuk melakukan kerja haji. Jadi ini orang, Allah mengatakan rijalan, mereka inilah orang yang berjalan kaki. Bukan daripada tempat yang dekat, daripada tempat yang sangat jauh. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Ujaili, dia kata, istadalla bidzalika ba'duhum ala annahu la yajibul hajj ala raqibil bahri. Maka berdasarkan firman Allah Ta'ala yang menyebutkan, mereka akan datang kepada engkau, wahai Nabi Allah Ibrahim, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan juga dengan menaiki tunggangan, maka tidak wajib haji itu ke atas menaiki raqibil bahri, iaitu kenderaan di lautan. Ini kata sebahagian ulama fiqh. Wa huwa istidlalun dhaif, ini adalah bentuk pendalilan yang lemah. Maknanya bukan begitu cara pendalilan dia. Di annahu Makkah laysat ala bahrin, kerana di Makkah itu bukannya di atas lautan, kata sebagian ulama. Wa inna ma yatawassal ilaiha ala ihda hatainil halataini, hanya saja yang menyampaikan manusia itu kepada Makkah Al-Mukarramah, iaitu dengan salah satu daripada 2 keadaan, bimasyin aw rukubin, sama ada dengan berjalan kaki atau menunggang kenderaan. Baik. Maka di manakah yang lebih besar pahalanya, berjalan kaki atau menaiki kenderaan? Sebahagian ulama mengatakan yang paling besarnya ialah dengan berjalan kaki. Tapi kita tak harap tentang jalan kaki. Jalan kaki daripada Seremban sampai ke Pilah tak sanggup. Ini kan pula daripada negara yang begitu jauh, kan? Sehingga kan disebutkan dalam kitab tafsir, kata Syekh Sulaiman Al-Ujaili, iaitu bagi dia kata liraqib bikulli khutwatin sab'una hasanatan. Orang yang menaiki tunggangan, macam kita naik bas, kita naik kereta, kita naik motor katakan, maka setiap langkah itu mendapat 70 kebaikan. Lirrajili, sedangkan orang yang berjalan kaki pula, 700 minal hasanatil haram. Kulla hasanatin 100,000 hasanah.
Dia kata bagi orang yang berjalan kaki. Ini tadi jemaah yang kita kata jalan kaki daripada tempat yang jauh, mereka itu mendapat 700 kebaikan di tanah haram. Yang mana 700 kebaikan itu, satu kebaikannya itu menyamai 100,000 kebaikan. Maknanya berjalan kaki ini lebih besar pahalanya. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurhi bahawasanya Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail hajjan masyiyaini, mereka melakukan kerja haji dengan berjalan kaki. Itu kelebihan masing-masing lah tuan-tuan ya. Kita tak mampu jalan kaki ya. Kita pun tahu sadar diri kita. Kalau kita jalan kaki sekarang, kalau 10 orang jalan kaki daripada Madinah masuk ke Makkah, jawabnya 10-10 tak sampai. Baik. Kemudian ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, iaitu dengan menaiki tunggangan. Tunggangan yang macam mana? Iaitu tunggangan yang kurus kerana berjalan jauh. Ya'tina, mereka datang min kulli fajin amik, daripada pelbagai sudut yang sangat jauh. Ini tuan-tuan ya. Maknanya apa dia? Ini antara yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimanakah besarnya haji tersebut. Sehingga kan di sekeliling tanah haram itu sendiri ada tempat-tempat yang sangat mulia. Kalau seandainya kita boleh sampai ke tanah haram, kita tanya orang, di manakah ada Jabal Abu Qubais? Tengok betul-betul. Di situlah disebutkan oleh para alim ulama kita bahawa Nabi Allah Ibrahim naik ke atasnya. Dan Allah merendahkan bukit tersebut dan menaikkan tanahnya sehingga sama tinggi. Dan Nabi Allah Ibrahim menyuruh manusia untuk melakukan kerja haji. Di kalangan kita melihat ada yang dapat melakukan kerja haji lebih daripada sekali. Ini disebutkan dalam kitab bahawasanya ketika mereka itu diserukan melakukan kerja haji, mereka menjawab labbaik Allahumma labbaik. Kalau sekali mereka menjawab, mereka akan pergi haji sebanyak 1 kali. Kalau 2 kali mereka menjawab, mereka akan pergi haji sebanyak 2 kali atau selebihnya. Lebih daripada 2 kali. Baik. Kemudian lagi pula, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengerjakan kerja haji ini sangat besar. Dan di kawasan tanah haram itu juga ada kawasan-kawasan yang sangat penting. Ya, di antaranya Arafah, di antaranya Mataf, di antaranya Hijr Ismail, di antaranya Bukit Safa dan Marwah. Tentang dia tengok dalam kitab-kitab haji. Buka kitab Syarus Salikin, tengok dalam kitab Syedot Al-Qatani yang menceritakan bagaimana tempat-tempat itu sangat penting dan ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan, kita baca satu ayat lagi. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakunu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka Allah mengatakan liyashhadu, supaya mereka dapat menyaksikan manafi' lahum, iaitu manfaat, perkara-perkara bermanfaat bagi mereka. Ketika mereka mengerjakan kerja haji ini, ada manfaat-manfaat yang bakal mereka peroleh. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, fid dunya bitijarah au fil akhirah au fihima aqwalun, iaitu manfaat-manfaat itu adalah manfaat yang bangsa keduniaan. Seperti bitijarah, dengan berniaga. Kita di Malaysia mungkin tak jumpa tuan-tuan. Tetapi jemaah daripada Indonesia, saudara-saudara kita daripada sana, mereka terpaksa berniaga. Ada yang terpaksa berniaga tauge dan sebagainya. Ya, sampai di sana mereka tanam tauge. Nah, jual tauge. Walhal niat mereka bukan nak berjual beli di Makkah, tetapi untuk menyara, untuk mendapatkan keuangan dalam mengerjakan kerja haji, maka ini diharuskan oleh syarak. Bukan tujuan utama mereka ke Makkah untuk melakukan perniagaan, tetapi perniagaan itu adalah mengiringi tujuan mereka melakukan kerja haji. Ini diharuskan. Baik. Maka Allah menyebutkan
iaitu manfaat-manfaat yang mereka bakal peroleh dengan melakukan kerja haji antaranya adalah berbentuk duniawiyah, keduniaan. Mereka boleh berniaga, berjumpa dengan orang ramai, dan orang ramai ini ada keperluan-keperluan yang mereka perlukan, maka ini dapat juga membantu mereka yang tidak ada keuangan dengan berniaga. Au fil akhirah, atau semata-mata mendapatkan manfaat di akhirat dengan berdoa, dengan melakukan ibadat yang begitu banyak, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, au fihima, atau kedua-duanya sekali. Dengan menumpukan kepada ibadah di samping dia berniaga, maka Allah akan memberikan pahala dan dia mendapat juga habuan keduniaan. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka dapat menyebut Allah pada hari-hari yang tertentu. Bila? Iaitu pada 10 Zulhijjah, lagi 2 hari. Aw yaumi Arafah, pada 9 Zulhijjah. Aw yaumin nahri, atau pada hari 10 Zulhijjah, iaitu hari menyembelih korban. Ila akhiri ayyamit tasyrik, sehingga habis hari tasyrik yang 11, 12 dan 13. Ini adalah dikatakan supaya mereka dapat menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu tersebut, daripada 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Walaupun daripada awal telah disebutkan dalam hadis, iaitu daripada awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah, orang yang nak melakukan korban, mereka itu perlu menahan diri daripada menggunting rambut, memotong kuku dan sebagainya. Ya, artinya mengingati bahawasanya mereka akan menghadapi satu hari, iaitu mereka mengorbankan binatang ternakan mereka lillahi ta'ala, maka persediaannya bermula daripada 1 Zulhijjah. Bagi mereka kita yang tidak dapat berkorban, maka ingatlah besok 9 Zulhijjah, hari yang penting. Iaitu dipanggil Yaumi Arafah, iaitu hari Arafah. Baik. Alama razaqahum, atas barang yang memberi rezeki oleh Allah Ta'ala kepada mereka, iaitu min bahimatil an'am, daripada binatang-binatang ternakan. Baik. Maknanya, mereka dengan binatang ternakan itu, mereka dapat menyembelihnya dan mendapat pahala daripada haiwan ternakan yang mereka sembelih. Maka dikatakan hari-hari yang dimaklumi, mengingati Allah Subhanahu wa taala itu hari apa? Baik. Kata Syekh Sulaiman Al-Ujaidi, dia kata, menurut sebahagian besar ulama tafsir, itu adalah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bahawasanya hari yang dikatakan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ashru Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Itulah hari ini yang Allah mengatakan wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka itu dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari tertentu itu hari apa? Maka kata sebagian besar ulama tafsir adalah pada 10 Zulhijjah. Maknanya pada hari korban tersebut adalah hari yang sangat penting, hari yang dilipat gandakan pahala, hari yang patut kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana? Antaranya dengan melakukan ibadah korban. Baik. Wahtajju bi annaha ma'lumatun 'indan nas. Berhujjah mereka itu bahawasanya hari itu semua orang tahu berlaku. 9 Zulhijjah belum tentu orang tahu lagi. Tapi 10 Zulhijjah, hari raya tu tak ada siapa yang tak tahu. Semua tahu berlaku. Baik. Ada sebahagian ulama mengatakan, yang besarnya bukan dikatakan hari raya korban itu, tapi yang besarnya adalah 9 Zulhijjah. Kerana pada hari tersebut adalah merupakan hari Arafah. Hari Arafah. Besok. Itu yang paling besarnya. Jadi kita tidak berkemampuan untuk wukuf di Arafah. Untuk berwukuf sebagaimana disebutkan Syekh Daud Al-Fatani pada ketika itu, berkumpulnya para wali, berkumpulnya awliya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berkemampuan untuk berwukuf bersama mereka,
maka ambillah peluang berpuasa contohnya pada 9 bulan Zulhijjah. Baik. Fakulu minha, maka makanlah kalian kamu semua daripada binatang yang kau korbankan. Baik. Dan juga wa at'imul ba'is al-faqir, dan berikanlah makan kepada orang yang benar-benar fakir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Mengakhiri perbincangan kita pada malam ini, saya nak bawa satu. Kita dah menceritakan berkenaan dengan hadis. Setelah itu berpandukan kepada tafsir Al-Quran, kita mengambil sedikit pengajaran tentang peristiwa ibadah korban, tentang peristiwa haji. Bagaimanakah dia disyariatkan, bagaimanakah Nabi Allah Ibrahim memudahkan memanggil orang melakukan kerja haji. Maka kita tengok pula apa kata ulama sufi, ulama tasawuf bila berkaitan dengan kerja haji. Antaranya seorang ulama sufi yang terkenal, yang banyak dikecam. Pada zaman dia pun ada orang mengecam dia, dan pada zaman sekarang pun ada orang kecam dia walaupun tak pernah jumpa dengan beliau. Itu yang pelik. Jumpa tak pernah, tapi macam kenal semua. Dikatakan ulama ni sesat, ya. Beliau adalah Ibn Arabi. Ibn Arabi merupakan ulama sufi yang besar. Beliau karang kitab begitu banyak, dan kitab beliau yang antara lain Al-Futuhatul Makkiyah. Ini kitab dia tuan-tuan berjilid-jilid dengan bahasanya tinggi. Kita fa'alu tak tahu pun nak menghentam juga Ibn Arabi. Tuan-tuan, kitab Ibn Arabi ini di tangan saya. Ini kitab yang sangat besar. Bahasanya juga sangat susah untuk difahami. Baik. Kata secara ringkasnya, Ibn Arabi mengatakan pengajaran daripada peristiwa yang dikaitkan dengan amalan haji, dan juga di Makkah Al-Mukarramah sendiri, di Tanah Haram. Karena ulama sufi ini, apa jua yang dikelilingnya akan diambil sebagai perkara yang penting. Dilihatnya bukit, dijadikan sebagai istidlal, iaitu pendalilan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatnya apa jua yang berlaku, yang dilihatnya adalah dilihatnya percaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mentadbir alam. Dilihatnya peristiwa bala yang terjadi. Dilihatnya ada negara yang kaya, ada negara yang bagian-bagian, ada manusia yang miskin, ada manusia yang kaya, ada manusia yang sehat, ada manusia yang sakit. Yang dilihatnya bukan sakit dan sehat, tetapi yang didapatnya adalah itulah dia sebahagian daripada af'al pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang melihat, yang memerhati dan memandang itu adalah hati manusia. Jadi dipanggil qalbun. Maka ulama sufi mengatakan qalbul mu'min baitullah. Ini satu perkataan yang sangat ringkas dan perlu kita tengok. Jangan cepat kita mengatakan seolah-olahnya tidak wajib melakukan kerja haji di Makkah kerana baitullah dalam diri manusia. Bukan. Maksud daripada ulama sufi mengatakan demikian bukan begitu. Dikatakan qalbul mu'min baitullah, iaitu hati manusia itu adalah baitullah. Kenapa? Kerana dia kata dalam alam yang kita tinggal ini, ya, kita dapat melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala yang di alam ini, kadang-kadang tamsilan itu ada pada diri seseorang manusia. Contoh, ya, kita melihat matahari ada di luar. Kita lihat matahari ada di alam ini. Dalam diri manusia ada juga penerang bagi hati mereka sendiri, yang seperti matahari juga. Maka demikianlah, bila dilihatnya ada Baitullah, maka ulama sufi mengambil tamsilan daripada Baitullah itu, hati manusia itu juga seperti Baitullah. Bagaimana? Sebagaimana orang tawaf di Baitullahil Haram, di Kaabah orang bertawaf, maka di hati manusia juga ada pentawaf-pentawafnya. Kalau bertawaf di keliling Kaabah itu adalah manusia, yang bertawaf di keliling hati manusia itu namanya khawatir. Ini kata Ibn Arabi. Khawatir artinya lintasan-lintasan hati
yang melintas, yang mengelilingi hati manusia. Orang yang bertawaf itu ada bertawaf dengan ilmu, ada bertawaf dengan kejahilan. Ada yang bertawaf dengan niatnya ikhlas, ada bertawaf dengan niat tidak ikhlas. Jadi lintasan yang melintas dalam hati manusia itu ada lintasan yang baik, ada lintasan yang tidak baik. Sama juga dengan orang bertawaf tadi, ada bertawaf dengan ilmu, ada bertawaf dengan tanpa ilmu, ada bertawaf kerana tujuan yang tertentu, ada bertawaf ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita mengatakan bahawasanya perbandingan yang dibuat oleh ulama sufi ini sebagaimana pengajaran daripada cerita Baitullah, demikian dia mengatakan dalam diri manusia itu ada juga dikatakan Baitullah, sedangkan yang mentawaf, yang datang mengelilingi hati manusia itu dikatakan khawatir, iaitu lintasan-lintasan hati yang baik dan tidak baik. Sebagaimana orang bertawaf ada yang dengan ilmu, ada bertawaf dengan ketiadaan ilmu. Maka tuan-tuan, apabila kita melakukan apa sahaja, ya, apa tu kebaikan, haji ke, puasa ke, apa sahaja, maka lakukanlah dengan ilmu, lakukanlah dengan ikhlas. Walaupun kita tuan-tuan tidak dapat nak ke sana sama ada tahun ini ke tahun depan, wallahu a'lam, kita tak tahu lagi. Ada yang nak melakukan korban tapi tidak dapat melakukan korban, maka kita ambillah sekadar yang kita boleh. Ma la yudriku kulluh la yatruku julluh. Sesuatu yang tidak kita dapat lakukan kesemuanya, jangan tinggalkan sebahagian besar. Jangan tinggalkan semua. Tak dapat lakukan semua, jangan kita tinggalkan semua sekali. Ambillah sekadar yang kita boleh. Maknanya berpuasa, apalagi berwirid, banyakkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan hidup kita, diberikan kesihatan tubuh badan dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tuan Guru Dr. Haji Yusri bin Mazlan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih Ustaz. Banyak. Okey. Di sini Terima kasih, ada Ustaz. satu dua soalan. Boleh tambah sikit tak? Terima kasih doktor. Terima kasih tuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak unmute yang lain. Terima kasih Tuan. Boleh unmute yang lain. Ha? Okey. Ya, silakan Azri. Ada dua persoalan Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. daripada jemaah kita. Yang pertamanya, soalan yang pertama iaitu Assalamualaikum Ustaz, sekiranya seorang itu telah berniat untuk menunaikan fardu haji akan tetapi terhalang oleh pelbagai halangan, sebagai contoh berbahaya, sebagai contoh COVID-19, adakah Allah Subhanahu wa taala tetap akan beri pahala kepada orang tersebut? Yang pertama. Okey. Soalan pertama, doktor, sekiranya seorang itu telah berniat untuk menunaikan fardu haji akan tetapi terhalang oleh pelbagai halangan, sebagai contoh terhalang oleh wabak penyakit yang berbahaya sebagai contoh COVID-19, adakah Allah Subhanahu wa taala tetap akan beri pahala kepada orang tersebut? Yang kedua, soalan yang kedua, doktor, apakah hukum korban untuk orang, hukum mengerjakan korban bagi orang yang telah meninggal? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Azri. Tadi apa dia, iaitu orang yang tak ada peluang melakukan kerja haji tapi dah nak buat kerja haji, ya.
Sebuah hadis Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Ya. Iaitu niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal dia. Ya. Kadang-kadang amal kita cuma satu, tetapi niat kita tadi satu juga. Tapi dia kata daripada niat itu kadang-kadang lebih baik daripada apa yang kita buat. Contohnya bagaimana? Al-Imam Suyuti dia menyebutkan dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Ya. Satu benda yang kita buat kadang-kadang kita melihat cuma satu. Tapi sebenarnya kita membuka peluang kepada perkara-perkara yang lain. Contoh dia, bila kita kata kita nak melakukan sedekah, tahlil, kita bersedekah. Tetapi daripada sedekah tahlil itu sebenarnya kita akan membeli daripada orang ayam. Jadi orang itu automatik mendapat rezeki daripada niat kita tadi. Dan kadang-kadang kita membantu ekonomi orang lain. Dan macam-macam lagi yang akan kita terkait apabila kita melakukan sesuatu tersebut. Maka sebab itu dikatakan, niat orang mukmin itu lebih baik daripada apa dia lakukan. Maka setiap orang, ada lagi dalam hadis yang dia menyebutkan, bila dia nak melakukan sesuatu, maka apabila dia tak dapat melakukan perkara tersebut, Allah menggunanya sebagai satu kebaikan. Pahala yang dia dapat. Tapi pahala tersebut tidaklah sebagaimana pahala dia melakukan perkara yang diniatkan. Artinya, kalau tuan-tuan nak ke Mekah, ya, tapi tidak dapat ke Mekah, Allah tetap berikan pahala, tetapi tidaklah sama dengan pahala mengerjakan haji secara sempurna daripada mula sampai ke sudah. Baik. Demikian juga orang nak bangun malam, dia tidur, kemudian dia tertidur sampai waktu subuh, dia tak dapat melakukan sembahyang tadi, pahala tetap dapat. Tetapi tidaklah sebagaimana pahala mengerjakan sembahyang malam secara sempurna. Baik. Wallahu'alam. Maknanya, tuan-tuan tak dapat pergi ke orang ini, jangan risau. Ya. Pahala dah ada. Ya. Janji ikhlas bila kita nak melakukan sesuatu amalan tersebut. Ya. Yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Iaitu korban. Dalam mazhab Syafi'i, iaitu tidak boleh. Ini jelas dalam kitab Al-Iqna' mengatakan bahawasanya tidak sah melakukan korban bagi orang yang sudah meninggal dunia dan dia tidak berwasiat kepada orang nak berkorban tadi supaya berkorban bagi pihak dia. Mana tidak berwasiat. Bila tidak ada wasiat, korban itu kalau dilakukan oleh orang yang berkorban tadi bagi pihak si mati tanpa wasiat daripada si mati, dan mazhab kita itu tidak sah. Jadi mengelakkan tu macam mana? Tuan-tuan berkorban dan hadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu jumhur fuqaha daripada 4 mazhab mengatakan sampai, kecuali Imam Syafi'i ada perincian dia. Al-Imam Nawawi menterjihkan bahawasanya sampai pahala tersebut. Apatah lagi kalau kita berkorban, kita buat korban, kemudian kita sedekahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia tadi, dengan kita kata itu korban kepada ayah kita, pasti sampai insya-Allah, tak ada masalah. Ya. Ini bila kita bersedekah untuk orang tertentu yang tak disebutkan namanya, maka takkan sampai lah. Dengan untuk siapa kita sedekahkan pahala tadi, tiba-tiba nak sampai ke dia. Melainkan kita kena ta'yin siapakah orangnya yang nak kita sampaikan pahala tersebut. Kalau disebutkan namanya, pahala ini saya hadiahkan kepada arwah ibu saya, automatik sampai. Atau kepada arwah abang saya, namanya bagian-bagian, maka jumhur dan juga semua mazhab mengatakan sampai, hatta Ibnu Taimiyah sekalipun mengatakan sampai. Bahkan dia kata min akbar bid'ah, sebesar-besar bid'ah adalah orang yang mengatakan ada menghusuli thawab ilal mayyit. Itu ketiadaan sampai pahala kepada si mayat, itulah sebesar-besar bid'ah. Baik. Terima kasih. Ini penceramah kita. Mudah-mudahan segala yang telah disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini dapat sama-sama kita ambil iktibar, dapat sama-sama untuk kita amalkan sepanjang esok hari 9 hari Arafah pada 9 Zulhijjah, dapat sama-sama kita berpuasa sunat, memperbanyakkan tasbih, zikir dan tahmid Allah Subhanahu wa taala,
Jadi sekali lagi pihak masjid Seri Sendayan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Dr. Yusri bin Mazlan di atas penyampaian kuliahnya pada malam ini. Mudah-mudahan di masa yang lain, di waktu yang lain kita akan bersua lagi. Jadi sebarang kekurangan daripada pihak masjid, ya, kami dahului dengan ucapan jutaan kemaafan di atas segala kekurangan. Mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan daripada teknikal dalam kami menjalankan program ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, ya. Sama-sama kita rebut peluang untuk melalui satu hari yang dikatakan hari yang sangat besar di sisi Islam, untuk sama-sama kita menyambutnya bersama-sama, insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Tuan.